Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli di Cikgu Zuli Channel. Okey, hari ini kita nak sambung tutorial saya mengenai Luno. Okey, sebelum ini saya dah ajar macam mana nak nak top up ataupun nak masukkan duit ke dalam Luno guna RM, guna bank. Okey, hari ini kita nak belajar macam mana nak receive BTC dan juga nak hantar BTC kepada orang. Okey, bukannya RM, kita nak hantar BTC ataupun ETH ke yang coin-coin yang dalam tu ada ETH, SRP, LTC, BCH. Yang ni saya akan ajar BTC, tapi benda-benda ini boleh ataupun sama saja untuk yang lain lah, untuk ETC boleh, ETH, LTC sama sahaja caranya, lebih kurang sama. Okey, so kita akan pergi kepada kita punya paparan untuk Luno. Okey, so kita dah buka akaun Luno dekat sini. So, macam mana kita nak hantar BTC? Okey, saya dah ajar macam mana kita nak beli BTC. So, kita dah ada BTC, macam mana kita nak hantar BTC ni? Okey, so kita akan pergi dulu kat bahagian bawah ini. Okey, kat bahagian bawah ini kita ambil bahagian wallet. Okey, wallet. So, di sini ada beberapa coin. Kalau kita nampak BTC, ETH, SRP, LTC, BCH. Okey, MYR ni duit RM lah, duit RM. Okey, so yang lain ini kita nak boleh hantarkan kepada orang lain. Kita boleh hantar duit ini, BTC ini kepada wallet lain. Okey, saya akan untuk Luno dia ada dua cara. Ada cara yang yang Luno to Luno, lagi satu Luno ke wallet BTC. Okey, so untuk pengetahuan rakan-rakan yang di luar sana, BTC ataupun kripto sekarang sudah berkembang. Okey, ETH, SRP pun banyak yang dah berkembang. Okey, so sekarang ni BTC pun banyak ada chain-chain lain. Okey, kalau dulu wallet non-custodial ataupun custodial wallet yang saya pernah ceritakan dalam saya punya yang lepas. Okey, so dah banyak wallet-wallet yang kita boleh hantar. Sekarang ini kita kena tahu chain apa ataupun rantaian apa, chain apa untuk BTC ni. Sekarang ni dah banyak EVM punya chain ada, tapi yang biasanya kalau BTC to BTC dia akan pakai kalau kita tengok, kalau kita buka dia punya wallet ni. Okey, so dia ada kat sini ada buy, sell, send and receive. Okey, buy kita nak beli, beli BTC menggunakan RM, buy kita nak beli BTC gunakan RM, sell kita nak sell BTC jadikan dia RM. Okey, ringgit Malaysia lah, RM sebab kita guna RM ringgit MYR. Okey, so kalau untuk buy kita akan gunakan RM untuk beli BTC. Kalau untuk sell, kita akan daripada BTC tu dia akan bertukar menjadi ringgit Malaysia. Okey, so kita seterusnya ada kat sini ada send dengan receive. Okey, send dengan receive ini adalah untuk kita hantar, send ini kita hantar BTC ke wallet orang. Okey, receive ini kita nak terima BTC masuk ke dalam wallet kita. Okey. Okey, so kita akan pergi dulu kepada send. Okey. So dekat sini ada address. Kita nak send orang, mesti ada alamat. Sama macam kita post surat kan, hantar barang mesti ada alamat. So sama juga dengan BTC. Apakah alamat BTC yang kita gunakan? Okey. So di sini ada dua cara untuk kita menggunakan ataupun kita nak hantar BTC. Satu, kalau kawan kita itu menggunakan Luno, okey, cara yang paling murah ataupun kosong fee adalah dengan menggunakan email dia. Okey, so nanti saya akan tunjukkan macam mana saya menggunakan email untuk terima atau receive BTC. Okey, cara yang kedua ialah kita menggunakan wallet address BTC. Okey, wallet address BTC ini, kalau macam Luno dia ialah old school punya BTC. Okey, old school pula dah. Dia memang asal lah. Sekarang ni dah ada chain-chain lain. Ada BTC di bawah
apa ni EVM, BSC, apa ni Binance Smart Chain ataupun Polygon I'm not sure lah ada BTC tidak. Okey, tapi yang saya tahu BSC ada bawah dia untuk apa ni BTC. Okey, so sekarang ni macam mana kita nak hantar apa ni Luno tak boleh hantar ke BSC, tak boleh hantar. Kalau nak hantar melalui bridging boleh, okey, tapi kalau nak hantar terus tak boleh lah sebab address dia tak sama. Okey, apa yang orang kata nak sama, address nak sama. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, saya tekan bahagian receive dulu. Ini contoh alamat. Okey, kita tengok sekat ni dia bermula dengan 1M. Okey, so kalau masih tak ada yang ni, kita kena tekan create receive address. Kita kena tekan create receive address, tekan saja create receive address. Okey, boleh namakan wallet itu. Okey, tekan dekat letak nama, tekan create. Okey, ini kalau kita nak terima BTC. So make sure you select the correct cryptocurrency. Okay, if you accidentally send cryptocurrency to any type of address, example Bitcoin atau Bitcoin Cash, you cannot get your crypto back. So kita kena pastikan account kita ataupun kita punya wallet itu betul. Okay, so tengok sini dia punya ni dia tulis 3PN4U. Ini adalah wallet biasa untuk kita hantar BTC. Untuk kita hantar BTC kepada sesuatu wallet lah. Okay, so ada tak wallet-wallet lain? Contoh saya bagi contoh saya punya wallet lain. Alamak, mana pula Wave. Okay, sekarang ini saya tunjukkan menggunakan phone saya. Okay, alright. Okay, so saya tunjukkan salah satu wallet saya. Contohnya Coinomi. Okay, ini orang kata orang lama biasa gunalah Coinomi ni. Okay, so ini Coinomi punya wallet address. Okay, alamak, ni jadi blank, tak boleh nak screenshot. Sekejap Okay, so okay, contoh ini Bitcoin. Okay, ini Bitcoin gunakan Coinomi. Okay, kalau contoh nak simpan dalam Coinomi lah. Okay, kalau kita nak receive, kita tekan receive ni. So dia ada yang B19 ni default, ni compatibility 3FS, legacy bermula dengan 1, legacy bermula dengan 1, compatibility bermula dengan 3. Okay, so kalau tadi kita tengok bermula dengan 3, so kita boleh guna compatibility lah, kita boleh hantar ke kita punya wallet address yang sini, lebih kurang sama. Okay, so katakan saya nak gunakan Wave Exchange. Okay, Wave Exchange pun ada. Okay, ini Wave Exchange punya wallet. Okay, sekejap ya. So ada Trust Wallet, ada SafePol, banyak apa ni kita panggil apa nama ni, wallet non custodial yang kita boleh guna. Okay, so berhati-hati kalau kita nak deposit duit, kena berhati-hati nak guna yang mana. Nak guna yang Wave tak boleh sebab dia daripada BTC biasa. Nak guna SegWit ataupun BTC. SegWit ni dia akan bermula dengan 19 CY. Okay, okay, selain ni ada SegWit. SegWit dia BC1Q. Okay, tapi kalau tengok dekat kita punya Luno tadi, mana pula Luno? Okay, tengok dekat Luno tadi. Sekejap mana pula Luno aku? Okay, tengok pada Luno ni tadi, dia guna 3PN. Okay, so receive. Okay, 3PN ni apa ni, compatible punya wallet.
Okey, dan 3pm ni kita boleh hantar ke Segwit tadi, tapi fee dia agak tinggi sikit. Okey. Okey, so macam mana kita nak hantar? Okey. So macam saya cakap tadi, ada dua cara kita nak hantar. Pertamanya kita boleh guna email. Kita boleh guna email Luno, tapi email lain tak boleh, email Luno yang ada akaun Luno sahaja. Okey. Satu lagi cara, bukan Segwit, Legacy. Okey. So kita ada dua cara kita nak hantar BTC ni. Satu cara ialah kita menggunakan email. So contoh saya nak hantar email, hantar ke rakan saya, ataupun contoh saya akan hantar kepada wife saya. Okey, katakan saya nak hantar sedikit pada wife saya. Okey. Okey, Hanisah 5626@gmail. Salah eja. Salah eja, jawabnya hantar ke lain lah. Okey, so double check dia punya email address. Double check tu. Okey. Lepas tu kalau dah confirm, tekan next, berapa amount kita nak hantar. Okey. So katakan saya nak hantar RM10. RM10. Okey, note, ikut suka nak tulis ke tak nak suka betul lah. Lepas tu kita akan hantar ke hanisah562@gmail.com. So okey, saya nak tunjukkan benda ni instant. Bila saya hantar, Hanisah akan dapat RM10. Kalau gunakan email, dia tu macam lightning network, dia akan terus sampai. Dia tak ada confirmation. Tapi kalau gunakan BTC, wallet BTC, dia ada confirmation. So mungkin lambat. Memang kalau ada nasib baik, tak baik tu, kalau tengah network tengah congested, akan jadi lambat lah. So kita nak tengok dulu. Yang ini kita hantar guna email. Okey, saya send dulu. Okey, fee tengok fee ialah kosong. Fee dia ialah kosong, tak ada fee. Okey, free, tak ada fee. Okay, so tekan confirm. Okay, so got it. Check your SMS. Dia akan hantar satu SMS. Okay, dia akan hantar satu SMS. So, okay, saya akan tunjukkan SMS ni bentuk macam mana. Nampak ni? So, dia akan hantar satu link. Kita kena tekan link ni. Tekan link ni. Open. Okay, visit web page. Lepas tu dia akan tulis yes send. Tekan yes send. So dia akan hantar ke dia akan hantar BTC tu pada email lah. Okey. Okey, saya nak masuk ke akaun rumah saya sekejap. Okey, ni rumah saya punya akaun. So tengok dekat wallet dia. Okey, sepatutnya dia dah dapat BTC, nampak? Okey, nampak BTC ni? Okey. BTC ini sudah dapat ke dia melalui saya. Bitcoin receive from Zuri Rahimi bin Zulkifli. Nampak? Dalam sekejap je, tak ada confirmation. Okey, berbeza kalau kita menggunakan wallet address. Katakan saya nak send gunakan wallet address. Okey. Saya tunjuk saya punya ni dulu. Okey, ini. Okey. Katakan saya nak gunakan wallet address, saya nak hantar menggunakan wallet address pun boleh juga, tiada masalah. Okey, kata saya nak hantar pada orang rumah saya Luno juga. Okey, so saya nak hantar ke dia gunakan wallet address. Okey, mula-mula saya kena dapatkan wallet address daripada orang rumah saya dulu. Okey, saya kena dapatkan dia punya wallet address daripada orang rumah saya dulu. Okey, tetapi okey, saya nak pesan kalau Luno pakai email. Sebab fee dia free. Okey,
Tapi kalau contoh, kalau kawan kita daripada Coinomi ke, daripada MetaMask ke, nak hantar pada kita, boleh gunakan yang ni lah. Boleh gunakan yang ini jugalah. Okey. Okey, so okey. Tak semestinya create boleh, yang ni boleh guna banyak kali. So tak semestinya apa ni nak sentiasa create, tidak. Ni first time create pun dah cukup. Okey. So dia punya ni adalah yang ni 3BML ni. Okey, kita copy. Okey, kita akan serahkan pada rakan kita. Okey, saya akan hantar gunakan Telegram. Sekejap ya. Okey, so kita tunjukkan saya punya. Okey, yang ini saya punya. Okey. So okey, yang ini rumah saya punya. Okey, yang ni rumah saya punya tadi. Yang ni rumah saya punya. Tadi yang saya punya lah. Okey, so saya nak hantar BTC ke sini, ke wallet ini. So dia punya wallet ialah 3BML, lebih kurang lah. Okey, so saya akan send. Okey, saya akan tekan BTC. Lepas tu saya tekan send. Okey, address saya akan letak address saya, paste address saya kat sini. Okey, paste address kat sini. So send to Bitcoin address. Dia akan bagi warning kena hantar ikut Bitcoin address. Okey. Okey, 3BML ni kita nak hantar ke rumah saya lah. Okey, ni contoh. Okey, ataupun dia boleh scan QR code. Kalau ada QR code kita boleh scan. Kita boleh scan. Okey. Contoh okey, ini apa ni, wallet address kan. So kita boleh scan QR code, dia akan keluar. Lagi sekali saya tunjuk. Okey, tekan gambar scan tu, ambil gambar scan, kita akan nampak dia punya tu tadi. Okey. Itu satu cara lah. Okey, so yang ni kalau saya nak hantar ke Hanisah. Okey, saya nak hantar ke Hanisah. Berapa amount saya nak hantar. Okey, itu satu cara. Itu Luno ke Luno ataupun Luno ke wallet address. Katakan saya nak hantar ke Wave Exchange tadi. Okey, saya back balik. Okey, kejap saya tunjuk yang ni dulu. Sementara saya nak ambil wallet address daripada saya punya ni. Okey, katakan saya nak hantar ke saya punya Wave Exchange. Okey, Wave Exchange ni ialah dia bukan dia chain bawah Wave. Okey, tapi sebab saya buat apa ni ni dekat sini. Okey, banyak saya buat kerja kat sini lah, macam cerita banyak duit saya pun kat sini. Okey, so saya ambil BTC, saya ambil deposit. Okey, disebabkan dia ni dipakai legacy, bukannya complete, tapi boleh hantar pakai legacy pun boleh. Okey, ambil legacy. Okey, copy. Okey, so kita akan hantar ke sini. Okey, saya akan send, masukkan wallet address. Okey, and then saya tekan next. Okey, berapa jumlah? Kalau nak tukar ke BTC, boleh tukar ke BTC. Okey, max dia saya ada 0.006. Katakan saya nak hantar semua pun boleh, ataupun saya nak hantar partial pun, separuh pun boleh. Tapi untuk ini saya nak hantar semua lah. Saya nak hantar semua saya punya BTC saya. Okey, so saya tekan max and then saya tekan next. Okey, saya tekan next. Okey, kita tengok dekat sini dia punya fee dia ialah MYR 145. Dia punya fee dia 145. Okey, so RM1.45 lah sebab dia pakai network fee. Okey, dia fee dia ialah RM1 lebih. RM1 lebih. So ini yang kita akan send. Okey, so dia ini network fee, yang ini kita akan dapat. Okey, yang ni yang kita akan dapat. Okey, so saya nak ingatkan BTC fee dia agak tinggi, tapi ETH lagi tinggi. Kalau ikutkan ETH lagi tinggi lah. Okey, kalau nak murah, kita guna yang coin yang lebih murah lah, LTC ke SRP ke, lebih murah lah. Okey, so tapi sebagai contoh saya nak tunjukkan bagaimana saya hantarkan BTC, saya akan gunakan yang inilah. Okey, so saya tekan confirm.
Okey, masukkan nombor PIN. Yang ni saya pakai apa ni, touch screen, apa ni, fingerprint je. So send satu ni dan okey. So BTC ini saya akan hantar dia ke dekat Wave Wallet saya. Tapi dia tak akan terus sampai. Dia tak akan terus sampai. Okey. Okey. So dia akan mengambil confirmation sebanyak paling minimum ialah 3. Paling minimum ialah 3. Okey, so memang akan lambat lah BTC tu akan sampai dekat Wave tu, mungkin akan makan masa yang agak panjang. Panjang. Okey. So tak ada masalah pun, tapi orang kata depend on network congested juga. Kalau nak senang saya cakap tadi, gunalah Luno tu Luno. Guna email saja dah lah fee dia sifar. Nak hantar RM1 ke RM10 pun tak ada masalah. Okey. Tapi kalau kita hantar guna Wave tadi, takkan nak hantar RM1. Dah fee dia RM1. Rugi lah. So kena ada minimum yang kita rasa tak rugi kalau kita hantar. Sebab dia punya fee dia adalah daripada network. Kalau kita hantar tengah malam sikit, network dia akan congested, dia akan jadi lagi mahal. So dia ada masa-masa dia. Contoh kalau masa yang tak congested macam ni, dia tak adalah mahal sangat. Macam tu lah. Tengok ada tak masuk. Okey, belum ada masuk lagi. Okey. So kita tunggulah sampailah dia punya appear dalam kita punya wallet tu. Wallet ni akan nampak dekat sini, dekat bahagian ni dia akan nampak, dia akan tolak. Okey, send 19. So kita tengok dekat sini dia punya transaction address dia. So kita boleh nampak dia punya, orang kata apa ni, kita boleh tengok Block Explorer, boleh nampak dia punya send tu kat mana dah, berapa dah confirmation. Okey, unconfirm lagi. So tak ada lagi. So mungkin makan masa jugalah sebelum dia akan sampai ke wallet yang sepatutnya. Okey, so saya rasa sampai di sini saja kita punya cara untuk menghantar sesuatu coin ke wallet yang lain. Okey, untuk email, untuk BTC tadi, untuk BTC pakai email tadi, cuma BTC saja. ETH tak ada, tak boleh. SRP tak boleh, LTC tak boleh. Okey, ETH, SRP, LTC dengan BCH tak boleh. BTC saja yang boleh guna email. So yang lain ni dia akan gunakan wallet dia lah. Dia akan gunakan wallet dia. Okey, macam ni wallet dia 0x, 0x ini untuk ETH. Okey, kalau macam LTC dia punya ni adalah wallet dia MS72. Okey, so ini adalah untuk LTC. So kena tahu jenis-jenis wallet jugalah. Okey, so terpulang untuk kita. So ini adalah basic macam mana kita nak hantar coin kita ke wallet lain. Contoh kalau nak hantar pada saya, type saja Hanyluz, HANYLUZ@gmail.com, akan sampai duit itu kepada saya. Okey, kalau nak derma kat saya lah. So semudah itu saja. Ada akaun Luno, nak test hantar RM1 kat saya, terus je hanyluz@gmail.com. Okey, hanyluz@gmail.com, InsyaAllah sampai terus kepada saya lah. Okey, kalau hantar kat rumah saya, Nisa5626@gmail.com pun boleh juga, tiada masalah. Okey, ini adalah cara untuk kita hantar sesuatu coin ke orang lain. Okey, so kalau nak hantar coin kat saya, ni saya punya email address hanyluz@gmail.com. Boleh hantar RM1 ke RM2. Nak test, nak mana tahu, nak cuba nak hantar RM1 ke RM2 ke, hantar kat saya guna email ni. Memang tak ada fee. Boleh hantar, tak ada masalah. Okey, so itu saja daripada saya. Saya harap apa yang kita buat hari ni dapat membantu rakan-rakan untuk mengenali dengan lebih dalam mengenai Bitcoin dan kripto yang ada dalam Luno. Okey, macam mana nak hantar ke apa, itu kita dah belajar hari ini. Okey, so sehingga berjumpa lagi. Kalau suka dengan video saya, celoteh saya, boleh like, boleh subscribe saya punya channel, supaya bila saya up video-video baru, anda akan dapat notification dan dapat
tengok dapat belajar sesuatu daripada saya. Okey, itu saya daripada saya. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.